Jimmy berasa takut apabila dia pulang ke rumah petang itu. Ibu bapanya tahu dia keluar bersama rakannya, tapi mereka tidak tahu apa yang dia lakukan bersama mereka. Dia mendekati bapanya di ruang tamu. Dalam ketakutan, dia mengakui bahawa dia telah menghadiri persekutuan muda-mudi Kristian dan dia telah membuat keputusan untuk menjadi seorang Kristian. Bapanya menoleh kepada Jimmy dan berkata, "Baguslah nak, saya membuat keputusan untuk menjadi seorang Kristian 30 tahun yang lalu." Jimmy terkedut. Dia tidak percaya kata-kata bapanya. Dia tidak pernah melihat bapanya berdoa, sekalipun di meja makan. Mereka tidak pernah ke gereja pada hari Ahad sebagai keluarga. Dia hanya mendengar nama Kristus disebut pada ketika bapanya sedang dalam keadaan marah. Dan sekarang bapanya mengaku sebagai seorang Kristian. Jimmy bertekad untuk mengetahui lebih lanjut dan dia mendapati bapanya telah dengan berat hati menghadiri acara Kristian bertahun-tahun yang lalu. Pengkhotbah itu bertanya, "Adakah anda mahu diselamatkan? Angkat tangan anda dan katakan bersama saya mahu menjadi seorang Kristian." Dan itulah yang dilakukan oleh Bapa Jimmy, mengangkat tangan dan membuat pengakuannya. Tetapi setelah pulang ke rumah pada hari yang sama, tiada apapun yang berubah di dalam kehidupannya. Ini mungkin hanya cerita rekaan saja, tapi malangnya kebenaran ini sering kali terjadi. Berjuta-juta orang telah dipanggil untuk meletakkan iman mereka kepada Kristus, tetapi kurang penjelasan tentang apakah artinya mengikuti Kristus. Sudah tentu, ianya satu perkara yang baik apabila ramai orang di seluruh dunia terpanggil untuk mengenali Kristus, menerima pengampunan, dan masuk ke dalam perhubungan yang telah dipulihkan bersama Tuhan. Tetapi mereka yang memperkenalkan Kristus melalui khotbah mereka mempunyai tugas untuk memastikan bahawa para pendengar faham akan apakah artinya untuk berpaling kepada Kristus. Kita tahu keselamatan kita bergantung sepenuhnya kepada perbuatan Kristus di atas kayu salib. Kita percaya bahawa keselamatan itu diterima oleh iman sahaja berdasarkan kasih kurnia Tuhan sahaja, bukan melalui perbuatan manusia. Tetapi kita juga harus mengakui, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, bahawa walaupun kita diselamatkan melalui iman sahaja, iman yang menyelamatkan itu tidak bersendirian. Tuhan memang menemukan kita bergelumangan di dalam dosa, tapi Dia tidak berniat untuk membiarkan kita terus berada di dalam keadaan itu. Oleh itu, di dalam amanat agung, Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan orang murid-Nya dari semua bangsa, bukan hanya mengira mereka yang bertaubat. Namun, malangnya yang seringkali terjadi dalam perlayanan penginjilan moden ialah kurangnya perhatian untuk memberitahu penanya tentang kos sebenar dalam menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus dengan jelas memberi amaran kepada orang ramai tentang kos untuk menjadi murid-Nya. "Sesiapa yang tidak mahu memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, tidak dapat menjadi pengikutku. Jika seseorang daripada kamu hendak membina sebuah menara, dia akan duduk dahulu lalu mengira perbelanjaannya, supaya dia tahu sama ada wangnya cukup untuk menyudahkan pekerjaan itu." Mengikuti Yesus memberikan kehidupan luar jangkaan, namun ianya datang dengan kos yang sebenar. Kita akan dilanda oleh pelbagai pencubaan dan godaan yang akan menghalang kita daripada mengenali, mempercayai dan mentaati Raja kita yang telah bangkit. Maka keyakinan Rasul Paulus bukanlah untuk memberitakan dirinya sendiri, tetapi memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit, bukan saja untuk memenangkan keselamatan buat kita, bahkan juga sebagai pribadi yang diangkat di tempat tertinggi sebagai Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Inilah Injil yang menjadi kekuasaan Tuhan untuk menyelamatkan. Inilah Injil yang harus didengari oleh rakan-rakan kita di Malaysia, bahawa Yesuslah harapan sejati kita untuk kehidupan, tetapi Dia juga Raja sejati kehidupan kita. Respon itulah yang Yesus sendiri pinta di dalam khotbahnya. Masanya sudah tiba, tidak lama lagi Allah akan memerintah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan percayalah kepada berita baik ini. Jika kita benar-benar mengenali Yesus dan tergolong dalam kerajaan-Nya, iman kita akan dilihat melalui pertaubatan kita dan kepercayaan kita kepadanya, berpaling daripada dosa dan hidup untuknya sebagai Raja kita. Oleh itu,
Pelayanan Trokai Christianity mengakhiri kursusnya selama 7 minggu dalam Injil Markus dengan sesi Datang dan Mari. Tajuknya menonjol dan memerlukan respon yang radikal seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Jika seseorang hendak mengikuti aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikuti aku. Ianya bukan pelaburan kasih apabila kita mengabaikan kebenaran ini semata-mata demi penerimaan daripada orang yang kita jangkau. Kita dipanggil untuk memuridkan, bukan sekadar pertaubatan. Para murid yang mengenali dan bersukacita di dalam Yesus walau apa saja cubaan dan rintangan yang bakal melanda mereka. Para murid yang akan bertekun dan bertahan dengan Yesus sehingga akhir. Para murid yang akan mendengar kata-kata berkat pada hari terakhir. Kamu hamba yang baik dan setia. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama Tuanmu.